Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kamu semua. Nama saya ialah Timothy Beriswana. Saya berharap semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Video hari ini yang akan saya buat ialah tentang persediaan sistem komputer. Dalam video ini, kita akan belajar tentang WA1, pengenalan kepada komputer, WA2, pengenalan kepada jenis perkakasan komputer, WA3, pengenalan kepada perisian komputer, WA4 dan 5, pengenalan kepada perkakasan luaran komputer, dan WA6 dan 7, ujian kefungsian unit dan penyediaan laporan. WA1, pengenalan kepada komputer. Topik pembelajaran ialah jenis-jenis komputer, perisian sistem komputer, perkakasan komputer, fungsi dan peranan sistem komputer dalam kerja. Jenis-jenis komputer. Superkomputer adalah sejenis komputer yang terpantas. Harga superkomputer adalah sangat mahal dan ia digunakan untuk aplikasi khusus yang memerlukan pengiraan matematik dalam jumlah besar. Inilah superkomputer. Komputer kerangka utama. Komputer kerangka utama adalah sebuah komputer besar yang sering digunakan oleh perniagaan besar, pejabat kerajaan atau oleh universiti. Saya akan sambung lagi. Komputer mini, microkomputer. Ini adalah gambar komputer mini. Komputer mini ialah sebuah komputer yang lebih kecil, lebih murah dan kurang berkuasa daripada kerangka utama atau komputer super, tapi lebih mahal dan lebih berkuasa daripada komputer peribadi. Ini adalah gambar microkomputer. Microkomputer atau lebih dikenali sebagai komputer peribadi adalah komputer yang boleh diletakkan di atas meja pejabat. Perisian komputer. Sistem operasi. Sistem pengoperasian merupakan perisian sistem yang terpenting bagi setiap komputer. OS adalah satu atau lebih atau cara yang mengurus operasi CPU, mengawal input atau output dan sumber storan dan aktiviti komputer serta pelbagai servis sokongan seperti pengurusan memori, ruang cakra, dan lain-lain. Terdapat dua jenis sistem operasi, yaitu A. Berlesen, B. Sumber terbuka atau dalam kurungan dalam Inggris open source. Perkakasan komputer. Komponen-komponen utama. Sistem komputer. Unit pemrosesan pusat CPU. B. Unit-unit input. C. Unit-unit output.
D. Komponen storan. E. Komponen ingatan. Komponen ingatan terbahagi pada dua jenis, yaitu RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory. Gambar-gambar unit-unit input dan output. Ini adalah gambar input dan output semua unit-unit. Mungkin memang sepatutnya kamu semua sudah nampak benda ini terang, bahkan gambar ini adalah input, ini output. Yang di tengah-tengah boleh dijadikan sebagai input ataupun output. Gambar-gambar komponen storan. Ini adalah semua gambar-gambar komponen storan. Boleh nampak banget. Kamu semua kenal ini. Oke. Terusnya, fungsi dan peranan sistem komputer dalam kerja. Fungsi sistem komputer menginput data, memproses data, menghasilkan data, dan menyimpan data. Peranan sistem komputer menjadikan kerja lebih mudah untuk dilakukan. WA2. Pengenalan kepada jenis perkakasan komputer. Dalam WA2, topik pembelajaran kita ialah jenis-jenis perkakasan, perbezaan sistem pengoperasian 32 bit dan 64 bit, dan sambungan kabel. Jenis-jenis perkakasan: pemproses CPU atau dalam Inggris Central Processing Unit. Ini adalah gambar Central Processing Unit. CPU, Central Processor Unit, atau unit pemrosesan unit, merupakan komponen utama yang mempengaruhi kelajuan memproses data. Ia boleh dianggap sebagai otak kepada keseluruhan sistem komputer. Disinilah semua data mentah dan akan diproses menjadi maklumat yang dikehendaki dalam komputer. Kelajuan CPU dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelajuan dalaman internal bus dan kelajuan luaran external bus, dan size ingatan cache atau dalam Inggris cache memory. Jenis-jenis perkakasan: papan induk, motherboard. Ini ialah gambar motherboard. Papan induk atau motherboard berfungsi sebagai jantung bagi sebuah komputer. Sorry, satu tadi saya sambung. Yang merupakan
papan litar yang besar dan terletak di bahagian bawah chassis bagi pengguna yang menggunakan desktop casing dan terletak menegak bagi pengguna yang menggunakan tower casing. Ingatan utama. Ingatan utama merupakan komponen komputer yang berperanan untuk memegang data atau set arahan sebelum, semasa, dan selepas ianya diproses. Jenis ingatan utama. Terdapat dua jenis ingatan utama, yaitu ingatan capaian rawak atau dalam Inggris Random Access Memory (RAM), B. Ingatan baca sahaja atau dalam Inggris Read Only Memory (ROM). Jenis-jenis perkakasan. Ingatan capaian rawak. Ini adalah gambar untuk ingatan capaian rawak. RAM juga lebih dikenali sebagai ingatan utama di mana data atau arahan yang diperlu atau sedang diproses disimpan buat sementara waktu agar ianya pantas dipindahkan di antara CPU dan sistem pengoperasian. Model ingatan utama. Ada dua jenis model ingatan utama, yaitu model SIMM (Single Inline Memory Module) dan model DIMM (Dual Inline Memory Module). Ini adalah ingatan baca saja (ROM) (Read Only Memory). Ini adalah gambar untuk ingatan baca sahaja. ROM merupakan ingatan kekal yang sedia ada di dalam setiap komputer walaupun sistem komputer telah ditutupkan (off). ROM yang merujuk pada ingatan baca sahaja hanya boleh dibaca dan tidak boleh ditulis. Jenis-jenis ROM yang utama. ROM, Programmable ROM. 2. EEPROM, Erasable PROM. EEPROM, Electrically Erasable PROM. Perbezaan sistem pengoperasian 32 bit dan 64 bit. Sistem operasi 32 bit komputer dengan pemproses 32 bit lebih tua, lebih perlahan, dan kurang selamat. Boleh menjalankan aplikasi 32 bit, tetapi tidak dapat menjalankan aplikasi 64 bit. Sistem operasi 64 bit. Komputer dengan proses 64 bit lebih baru, lebih pantas, dan lebih selamat. Boleh menjalankan aplikasi 32 bit dan 44 bit. Sambungan kabel. Penyambungan rangkaian RJ45 dan penyambung telepon RJ11. Perbezaan antara rangkaian dan kabel telepon. RJ45. Ini adalah gambar RJ45. RJ11. Ini adalah gambar untuk RJ11.
Untuk RJ45, dia lebih luas dan terdapat 8 wire penyambung ke akhirnya. Untuk RJ11, dia lebih sempit dan hanya 4 wire penyambung ke akhirnya. Jenis-jenis sambungan konektor. Sambungan adalah di mana penyambungan dilaksanakan antara peranti dalaman dengan peranti luaran. Terdapat berbagai jenis penyambungan bagi satu peranti dan ada juga satu peranti menggunakan berbagai jenis penyambungan, yaitu USB, HDMI, Ethernet, port selari, dan port bersiri. WA3, pengenalan kepada perisian komputer. Topik pembelajaran dalam WA3 ialah perisian operating system OS, jenis-jenis devices driver, dalam kurungan pemandu peranti komputer, penjagaan keselamatan komputer, perisian operating system OS. Maksud operating system OS. Operating system OS bermaksud sistem pengoperasian. Ini ialah contoh gambar untuk OS. Saya rasa semua sudah pernah nampak OS ini. Saya sambung. Definisi operating system OS. Operating system OS atau sistem operasi ialah sebuah program yang menguruskan sumber komputer, terutamanya peruntukan sumber-sumber tersebut di antara program lain. Jenis-jenis devices driver, pemandu peranti komputer. Graphic drive, shortcut driver. Ini adalah contoh brand untuk graphic drive. Shortcut driver pula. Ini adalah contoh gambar untuk shortcut. Chipset driver C. Nah, inilah contoh fungsi chipset. Video card mengawal rendering proses menjana image, grafik 3 dimensi, dan output berupa gambar pada monitor. Ya, boleh juga untuk motherboard, mengatur aliran data dari satu komponen ke komponen lain dan mengawal input dan output dalam kurungan masukan dan keluaran daripada komputer. Jenis-jenis devices driver, pemandu peranti komputer. Ini adalah sambungan chipset south dan chipset north. Oke, ini ialah gambar, contoh gambar untuk kamu lihat di mana South Bridge dan di mana North Bridge. Nah, inilah gambarnya.
sambung. Network driver. LAN atau dalam kurungan Local Area Network, ini adalah nama penuhnya, adalah rangkaian yang menghubungkan komputer dan berskala kecil seperti dalam satu bilik kelas, bilik pejabat. Monitor driver. Monitor komputer merupakan sejenis peranti output yang memaparkan aksara dan atau image, baik diam atau bergerak, yang menjanakan oleh komputer dan diproseskan dengan driver monitor ke card grafik. Penjagaan keselamatan komputer. Keselamatan data atau file dalam era cyber kini adalah amat penting bagi memastikan file-file data tidak terdedah kepada akses secara haram, pengubahan atau penghapusan, serta memelihara integriti, kebolehsediaan, kesahihan, dan keselamatan data atau maklumat. Langkah-langkah lain menjaga keselamatan data ialah backup data secara berkala dengan menyimpannya pada CD, thumb drive, dan sebagainya. Install perisian antivirus, run Windows Update atau software update, install pengimbas spyware atau adware, jangan buka sebarang attachment yang tidak dikenali, hidupkan penapis junk email, dan buang file yang tidak berkaitan. Minta nyatakan nama attachment, format, dan aplikasi yang digunakan oleh penghantar email. Penjagaan keselamatan komputer perisian. Antivirus. Antivirus atau perisian antivirus merupakan satu jenis perisian yang digunakan untuk mengesan dan membuang malware seperti virus komputer, spyware, trojan horses, dan worms. Berikut faktor yang dimiliki antivirus: deteksi virus, menghapus atau menghilangkan virus dari sistem komputer, deteksi spyware, deteksi malware, deteksi rootkits, firewall, dan filter virus yang masuk melalui email, dan akhirnya anti-spam. Firewall policy atau dalam bahasa Melayu, dasar firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau peranti yang membenarkan lalu lintas rangkaian yang dianggap selamat untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas rangkaian yang tidak selamat. Ini adalah contoh gambar untuk bagaimana firewall berfungsi. Boleh nampak ataupun perlu saya jelaskan? Rasa saya perlu jelaskan. Oke. Nah. Ini ialah internet. Dia akan mengeluarkan dua jenis traffic, yaitu permitted traffic dan unwanted traffic. Permitted traffic ini adalah data yang bukan data,
macam mana saya explain. Ini yang untuk yang trusted, ya boleh melimpas firewall dan masuk ke private network. Manakala untuk unwanted traffic, yaitu apa yang tidak bagus, ini akan dihentikan oleh firewall. Itu yang saya paham tentang ini loh. Jadi beginilah macam mana firewall berfungsi. Saya rasa semua pernah melalui ini kan. Jadi saya rasa tidak yang heran tentang perkara ini. Oke. Saya akan teruskan. Privacy dan security. Privacy memberi amaran yang membolehkan pengguna mengetahui bila pengguna coba mendapatkan akses ke laman yang tidak memenuhi kriteria setting privasi pengguna. Security merujuk kepada perlindungan terhadap akses data yang tidak dibenarkan. Perisian antivirus mengawalkan security untuk menghadkan siapa yang dapat mengakses maklumat tersebut. Nah, ini boleh dikatakan kait rapat dengan ini. Oke. WE4 dan 5. Pengenalan kepada perkakasan luaran dan komputer. Topik pembelajaran: pengenalan kepada jenis-jenis perkakasan luaran dan jenis-jenis peranti luaran komputer. Printer. Pencetak adalah peranti output yang mencetak dokumen kertas. Ini termasuk dokumen teks, gambar, atau gabungan kedua-duanya. Dua jenis pencetak yang paling biasa adalah pencetak inkjet dan laser. Pencetak inkjet biasanya digunakan oleh pengguna, sementara pencetak laser adalah pilihan khas untuk perniagaan. Pencetak dot matrix yang semakin jarang digunakan masih digunakan untuk percetakan teks asas. Ini adalah inkjet printer. Ini inkjet printer. Ini ialah laser printer. Dan ini ialah dot matrix printer. Jadi saya harap tidak yang bilang tidak tahu lah. Oke, saya akan teruskan. Pencetak dot matrix. Definisi: pencetak dot matrix dikenali sebagai pencetak hentaman
Ia membuat satu gambar di atas permukaan kertas dengan memukul pin pada pita bertinta. Dakwat tersebut dipindahkan ke atas kertas sebagai titik-titik yang berbentuk rapat untuk membentuk setiap aksara. Slow. Semakin banyak pin, semakin baik kualiti pencetakannya. Pencetak dot matrix 24 pin boleh mencetak dengan kualiti huruf hampir. Ini adalah contohnya. Boleh nampakkan. Dalam gambar yang kedua, ini adalah contoh gambar di dalam ini printer dot matrix printer. Pencetak inkjet. Definisi: teknologi inkjet dikembangkan pada tahun 1960-an, tetapi ia mulai dikomersilkan oleh IBM pada tahun 1976. Pencetak inkjet adalah sejenis pencetak tanpa hentaman. Ini menghasilkan output di atas kertas dengan menyemburkan titisan kecil dakwat cecair. Pencetak inkjet mempunyai kepala cetak yang dapat menyemburkan titisan dakwat yang sangat halus. Ia terdiri daripada cartridge cetak yang dipenuhi dengan dakwat cair dan mempunyai muncung kecil yang berbentuk M. Pencetak laser. Definisi: ia menggunakan kelompok sinar bagi membantu memindahkan maklumat daripada CPU ke kertas. Hasilnya amat bermutu tinggi dengan kepantasan tertentu. Kelajuan dikira dengan bilangan aksara yang boleh dicetak dalam masa 1 saat. Ini ialah bagaimana laser printer berfungsi. Ini adalah contoh gambar. Di dalam apa yang mana semua explain. Saya rasa ini adalah cukup menjelaskan untuk kamu paham. Oke, sambung. Serial and parallel port. Definisi: serial port atau port bersiri adalah antara muka komunikasi bersiri di mana maklumat dipindahkan masuk atau keluar secara berurutan satu demi satu. Parallel port atau port selari adalah sejenis antara muka yang terdapat pada komputer untuk menghubungkan peripheral komputer yang lain. Namanya merujuk kepada cara data dihantar. Port selari menghantar banyak bit data sekaligus berbanding komunikasi bersiri di mana bit data dihantar satu persatu. Ini adalah contoh gambar. Ini parallel port, ini serial port. Oke, sambung.
Parallel interface dan serial interface. Parallel interface. Definisi: antara muka selari merujuk kepada saluran multiline dengan setiap baris mampu menghantar beberapa bit data secara serentak. Ini adalah contoh gambar serial interface. Parallel interface. Serial ke parallel yang saya bilang tadi? Maaf, saya tersasul. Ya, silap pula. Sorry. Sambung. Serial interface. Definisi: antara muka bersiri adalah antara muka komunikasi yang menghantar data sebagai satu aliran bit, biasanya menggunakan kabel wire tambah tanah, saluran tanpa wire tunggal, atau pasangan wire. Ini adalah contoh serial interface. Oke, ini baru. Tadi saya rasa saya bilang parallel interface, serial interface untuk ini kan tadi. Maaf. Ini adalah parallel interface. Ini baru serial interface. Oke. Sambung. Pengimbas. Scanner. Pengimbas adalah peranti yang menangkap gambar dari cetakan fotografi, poster, halaman majalah, dan sumber yang serupa untuk penyuntingan dan paparan komputer. Terdapat beberapa jenis pengimbas seperti handheld scanner, feed-in scanner, dan flatbed scanner. Ia boleh mengimbas hitam putih saja atau berwarna. Pengimbas beresolusi tinggi digunakan untuk mengimbas untuk pencetakan resolusi tinggi, manakala pengimbas beresolusi rendah hanya cukup untuk menangkap gambar untuk paparan komputer. Oke. Ini ialah handheld scanner. Ini adalah feed-in scanner. Ini ialah flatbed scanner. Semua orang sepatutnya sudah pernah nampak ini. Tapi kalau tidak pernah nampak tapi tidak tahu apa namanya, inilah jenis-jenis scanner pengimbas. Oke. Multifunction printer. MFP, produk pencetak persisian pelbagai fungsi, semua dalam satu. AIO atau peranti pelbagai fungsi, MFD, adalah mesin pejabat yang menggabungkan fungsi pelbagai peranti menjadi satu. Begitu juga untuk yang memiliki jejak yang lebih kecil di tempat kediaman atau perniagaan kecil.
segmen pasar Soho, atau untuk menyediakan pengurusan, pengedaran, pengelaran dokumen terpusat dalam sasana pejabat besar. MFP khas boleh bertindak sebagai gabungan beberapa atau semua peranti berikut: email, fax, mesin fotokopi, dan pencetak, dan pengimbas. Uninterruptible Power Supply (UPS). Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan alat yang memberikan tenaga elektrik sementara pada komputer jika elektrik utama mati. Dengan menghubungkan komputer ke UPS, bila terjadinya putus bekalan kuasa, maka komputer akan terus mati, melainkan tetap menyala menggunakan bekalan elektrik dari UPS. Dengan ini, pengguna mempunyai masa lagi untuk melakukan shutdown komputer mengikut prosedur atau menghidupkannya. Maaf. USB cable. Ini adalah contoh gambar-gambar USB cable. Universal Serial Bus (USB) adalah standar industri yang menetapkan spesifikasi untuk kabel, penyambung, dan protokol untuk sambungan, komunikasi, dan bekalan kuasa antara muka, antara komputer persisian dan komputer lain. Terdapat berbagai jenis perkakasan USB, termasuk 14 penyambung yang berbeza, yang mana USB-C adalah yang paling baru. Parallel cable dan serial cable. Parallel cable. Ini adalah gambar parallel cable. Satu rangkaian wire logam yang membolehkan beberapa bit data dipindahkan secara serentak. Kabel selari kebanyakannya memberi jalan kepada kabel bersiri di mana data dipindahkan satu demi satu. Serial cable. Kabel bersiri adalah kabel yang digunakan untuk memindahkan maklumat antara dua peranti menggunakan protokol komunikasi bersiri. Bentuk penyambung bergantung pada port bersiri tertentu yang digunakan. Kabel berwayar untuk menghubungkan dua DTE secara langsung dikenali sebagai kabel modem nol. Thunderbolt. Thunderbolt telah dibangunkan oleh Intel. Ia secara komersial diperkenalkan pada 2011 Apple MacBook Pro dengan menggunakan penyambung yang sama Apple maksud sebagai DisplayPort, yang secara elektrik sama dengan DisplayPort, tetapi menggunakan penyambung yang lebih kecil tidak mengunci. Walaupun tanda Thunderbolt itu telah didaftarkan oleh Apple, hak penuh milik Intel yang kemudiannya membawa kepada pemindahan pendaftaran dari Apple untuk Intel.
Ini lupakan, ini saya rasa salah tab. Oke, sambung. WE6 dan 7. Ujian kefungsian unit dan penyediaan laporan. Oke, tapi sebelum saya memulakan slide ini, saya mau kasih tahu kamu, dalam slide ini kita hanya akan belajar tentang alat-alat pengujian komputer, menjalankan ujian fungsi unit, penyediaan komputer, dan perkakasan akhir. Yang selebihnya saya hanya akan tunjuk contoh gambar laporan tersebut. Alat-alat pengujian komputer. Multimeter. Multimeter merupakan alat yang sangat berguna dalam membuat kerja-kerja mengenal pasti kerusakan. Multimeter biasanya dibahagikan kepada dua jenis, yaitu multimeter analog. Multimeter analog boleh mengukur dan menyukat voltan AC, DC, arus, dan rintangan. Ia juga boleh menguji transistor dan kapasitor. Ramai juru teknik menggunakan multimeter tersebut karena kosnya yang rendah. Multimeter ini menggunakan jarum untuk membuat bacaan pada setiap uji kaji. Ini adalah gambar multimeter analog. Multimeter digital. Multimeter digital juga berfungsi sama seperti multimeter analog, tetapi menunjukkan bacaan secara digital pada paparan skrin. Multimeter digital mempunyai bacaan ujian yang lebih tepat jika dibandingkan dengan multimeter analog. Ini adalah gambar multimeter digital. Clip logic. Clip logic ialah suatu alat pengujian komputer yang dapat menunjukkan paras logik bagi kesemua pin-pin litar bersepadu. Dengan itu, perubahan keluaran dan masukan dapat diperhatikan secara serentak. Ini adalah contoh gambar clip logic. Penjana denyut. Penjana denyut digunakan untuk mengeluarkan rangkaian denyutan di mana amplitude tempo lebar denyut dan lewat massa dapat dikawal. Osiloskop. Osiloskop adalah sebuah alat yang dapat menunjukkan gambar isyarat elektronik serta perubahannya. Osiloskop dapat menunjukkan perubahan nilai sesuatu isyarat elektronik untuk jangka masa tertentu. Ini adalah contoh gambar osiloskop. Oke, sambung. Transformer berubah. Transformer adalah komponen pasif yang memindahkan tenaga elektrik dari satu liter elektrik ke liter lain atau beberapa liter. Oke. Besi pemateri. Bateri pemateri adalah alat tangan yang digunakan untuk pematerian.
Ia membekalkan haba untuk mencairkan bateri sehingga dapat mengalir ke sendi antara dua benda kerja. Ini ialah contoh gambar besi pemateri. Desoldering bulb. Pump desoldering yang dikenali sebagai solder sucker adalah alat yang dikendalikan secara manual yang digunakan untuk mengeluarkan bateri dari papan liter bercetak. Terdapat dua jenis, yaitu gaya pelocok dan gaya mentol. Ini adalah contoh gambar desoldering bulb. Player jenis muncung tirus. Player jenis ini sesuai digunakan di tempat yang sempit dalam komputer. Berbagai jenis player jenis muncung tirus dapat dibeli dalam pasaran. Nah, ini adalah contoh gambar untuk kamu tahu apa itu player muncung tirus. Menjalankan ujian fungsi unit. Jenis-jenis ujian unit komputer. Kitaran proses sistem, sistem proses cycle. Gunakan kitaran ujian sistem untuk menjalankan ujian yang mendalam pada set tertentu tugas, terlindung daripada perubahan berterusan oleh pemaju. Matlamatnya adalah untuk menghasilkan kawasan pemasangan atau untuk mengemukakan melepaskan media yang memenuhi standard quality. Ujian kesinambungan, continuity test. Dalam elektronik, ujian kesinambungan adalah menyemak liter elektrik untuk melihat jika aliran semasa dalam kurungan bahwa ia adalah sebenarnya 1 liter lengkap. Ujian kesinambungan dilakukan dengan meletakkan voltan kecil dalam kurungan berwayar dalam siri dengan LED atau lampu LED atau komponen bunyi yang menghasilkan seperti speaker piezoelektrik di jalan yang dipilih. Jika aliran elektron dihuni oleh konduktor rosak, komponen rosak atau rintangan yang berlebihan liter adalah terbuka. Jenis-jenis ujian prestasi komputer, performance test. 1. Ujian CPU test. Untuk memastikan keberkesanan fungsi microproses, cek diagnostik untuk mengenal pasti jenama, mengesahkan kekerapan operasi pemproses, pemproses menguji ciri tertentu dan melakukan ujian tekanan pada pemproses. Ini adalah contoh gambar ujian CPU ataupun dalam English CPU test. Nomor 2, ujian grafik test. Ini adalah contoh gambar untuk ujian grafik. Ujian suara. Inilah contoh gambarnya. Empat, ujian cakra keras hard disk test. Itu adalah gambarnya. Contoh gambar. Oke.
Peralatan komputer ujian fungsi untuk menguji semua perkakasan disambung ke PC, seperti pencetak, pengimbas, dan UPS berfungsi dengan baik. Penyediaan komputer dan perkakasan pengendalian kepada pengguna akhir. Tagging aset, asset tagging, pelabelan, labeling, senarai pembungkusan, packing list, penyediaan logistik, logistic arrangement, di bawahnya ialah pembungkusan, packing, dan pengaturan pengangkutan, transportation arrangement. Tagging asset, itu ialah contoh gambar tagging asset. Asset tags digunakan untuk memantau dan mengesan aset fisikal syarikat, disusuli dengan program perisian pengesanan aset. Tag asset adalah asas bagi proses yang lancar pembaikan, penyelenggaraan, dan kawalan inventory bagi perusahaan. Aset fisikal boleh ditakrifkan sebagai salah satu jenis yang berikut: aset ahli dan aset tetap. Pelabelan, labeling. Label berbeza daripada papan tanda timbul, adalah sehelai kertas, polimer kain, logam, atau bahan lain yang dilekatkan pada bekas atau produk yang bertulis atau maklumat mengenai produk yang dicetak. Maklumat dicetak terus pada bekas atau barang juga boleh dianggap pelabelan. Label mempunyai banyak kegunaan, termasuk menyediakan maklumat mengenai asal, penggunaan, rak hidup, dan pelupusan produk. Beberapa atau semua yang boleh dikawal oleh undang-undang seperti yang untuk makanan di UK. Kaedah pengeluaran dan lampiran untuk pembungkusan adalah banyak dan pelbagai dan juga mungkin tertakluk kepada standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Senarai pembungkusan, packing list. Ini adalah contoh gambar packing list. Penyediaan logistik, logistic arrangement. Penyediaan logistik mempunyai susunan logistik, bermakna memutuskan lebih awal daripada masa bagaimana perkara akan dipindahkan dan disimpan butiran perniagaan atau operasi lain. Semua pihak yang terlibat boleh mudah bergerak baik dan produk yang diperlukan dengan penurunan risiko kelewatan dan masalah umum. Pembungkusan dan pengaturan pengangkutan. Pembungkusan adalah teknologi menutup atau melindungi produk untuk edaran, simpanan, jualan, dan penggunaan. Pembungkusan juga merujuk kepada proses reka bentuk, penilaian, dan pengeluaran package. Pembungkusan boleh digambarkan sebagai sistem yang diselaraskan penyediaan barangan untuk pengangkutan, pergudangan, logistik,
penjualan, dan penggunaan akhir. Pembungkusan mengandungi melindungi, memelihara, mengangkut, memelihara, dua kali memelihara, maaf, mengangkut. Teruskan. Memberitahu dan menjual. Sila jangan, untuk ini cancel. Hanya ada dalam pembungkusan mengandungi melindungi, memelihara, mengangkut, memberitahu, dan menjual. Itu saja. Pengaturan pengangkutan ialah rancangan pengaturan pengangkutan yang dibuat untuk menghantar barang daripada tempat A ke tempat B. Contohnya, daripada kedai komputer ke pejabat pengguna. Kita sudah sampai ke penghujung video ini. Maafkan saya jika saya ada salah cakap atau sebagainya. Jika video ini terbukti bermanfaat untuk kamu, saya ingin meminta kepada kamu untuk like dan subscribe ke channel saya. Jika kamu berbuat sedemikian, ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus membuat video seperti ini. Sekian, terima kasih.